Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang amat saya hormati, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sebagai penganalisis politik bebas di dalam negara Malaysia mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya ucapan perbahasan titah diraja oleh Tun Dr. Mahathir kemarin di Dewan Rakyat, yang mana dalam ucapan perbahasan tersebut Tun Dr. Mahathir menghina kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Bagaimana Tun Dr. Mahathir menghina kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Kerajaan Perikatan Nasional bagi menggantikan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya selepas Tun Dr. Mahathir menjadi mastermind menggulingkan kerajaan sendiri di Putrajaya. Pak Cik dan Mak Cik yang amat saya hormati sekalian, kemarin perbahasan titah diraja oleh Ahli Parlimen Langkawi, bekas Perdana Menteri ke-4 dan bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengandungi hujah dan fakta yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan fakta yang salah, yang penuh dengan hujah yang berbaur menghina kuasa yang di-Pertuan Agong di dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Maka, saya sebagai generasi baru di dalam negara Malaysia amat-amat terkejut dan amat-amat rasa malu bagaimana seorang ahli Dewan Rakyat, ahli berhormat, ahli parlimen, negarawan Malaysia yang mana terang-terangan berani menghina kuasa yang di-Pertuan Agong dan menyalahkan yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional sehingga difitnah sebagai kerajaan pintu belakang. Label ini saya kira perlu diambil serius oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira warna kulit bangsa dan agama. Kerana ini adalah satu mesej yang tidak bermoral, yang tidak bertamadun. Mesej perbahasan titah diraja oleh Tun Dr. Mahathir ini cukup jelas. Dia menghina kuasa dan mandat yang diberikan oleh yang di-Pertuan Agong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional setelah Tun Dr. Mahathir bodoh-bodoh menggulingkan kuasanya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 di Putrajaya bermula 23 Februari 2020. Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kami sebagai orang muda, sebagai belia, sebagai orang tua, pemerhati-pemerhati politik negara Malaysia, kami bukan bangsa Melayu yang mudah lupa. Kami bukan anak bumi putera Malaysia yang mudah lupa. Kami bukan orang Cina, orang India yang mudah lupa. Kami bukan anak-anak Malaysia yang mudah lupa. Kami masih ingat bagaimana Tun Dr. Mahathir membuat pertemuan mesyuarat sulit bersama dengan ketua-ketua parti di dalam UMNO BN, Gabungan Parti Sarawak, Parti PAS, Parti Warisan dan Parti Bersatu itu sendiri. Tun Dr. Mahathir di dalam perbahasan titah diraja kemarin, Tun Dr. Mahathir kantoi menipu di hadapan yang di-Pertuan Agong, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia, di hadapan lebih 200 ahli parlimen di Dewan Rakyat, bagaimana Tun Dr. Mahathir adalah mastermind, adalah ketua konspirator yang menggulingkan kerajaan rakyat bernama Pakatan Harapan. Saya kekal dengan pentafsiran politik ini sebagai penganalisis politik bebas. Ini
bukan salah yang di Pertuan Agong, tetapi ini adalah salah Tun Dr. Mahathir sendiri. Yang di Pertuan Agong tidak pernah mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk letak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 Kerajaan Pakatan Harapan. Yang di Pertuan Agong tidak pernah mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk menggulingkan Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih oleh rakyat pada PRU 14 lalu. Tetapi Tun Dr. Mahathir lah yang mengarahkan ketua-ketua parti politik dalam gabungan pembangkang, gabungan kerajaan, iaitu Bersatu dan Warisan, untuk menggulingkan kerajaan Tun Dr. Mahathir, iaitu Kerajaan Rakyat di Putrajaya, melalui pintu belakang rumah banglo Tun Dr. Mahathir. Kenapa perlu Tun Dr. Mahathir menyalahkan yang di Pertuan Agong, menghina yang di Pertuan Agong, melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, sedangkan pelantikan itu adalah mengikut prinsip rule of law dan mengikut prinsip keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia? Kenapa Tun Dr. Mahathir? Kenapa Tun Dr. Mahathir sangat-sangat malu mahu mengaku kesilapan Tun Dr. Mahathir sendiri yang tersalah percaturan kuasa politik, sehingga Tun Dr. Mahathir baru sedar hari ini Tun Dr. Mahathir tersilap langkah kerana menggulingkan jawatan sendiri sebagai PM ke-7 buat kali pertama dalam sejarah politik dunia di planet bumi. Satu-satunya Perdana Menteri di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, Perdana Menteri yang gila dan nyanyuk, yang hilang kewarasan akal fikiran, Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dalam keadaan yang di Pertuan Agong, menolak peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir. Kenapa Tun Dr. Mahathir berbahas di Dewan Rakyat mengeluarkan fakta-fakta yang palsu, yang salah, yang penuh dengan penipuan Tun Dr. Mahathir? Apakah Tun Dr. Mahathir fikir Tun Dr. Mahathir sahaja yang genius dalam percaturan politik di dunia ini? Apakah Tun Dr. Mahathir fikir kami ini rakyat Malaysia dan yang di Pertuan Agong itu bodoh dan bacul macam Tun Dr. Mahathir? Tun Dr. Mahathir yang amat saya hormati, secara tegasnya Tun Dr. Mahathir yang di Pertuan Agong telah mengeluarkan satu titah ucapan Duli Yang Maha Mulia yang cukup jelas bagaimana yang di Pertuan Agong mendedahkan kepada seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir sendiri yang mahu letak jawatan walaupun dihalang untuk jangan letak jawatan oleh yang di Pertuan Agong. Kenapa Tun Dr. Mahathir cakap seolah-olah yang di Pertuan Agong yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk mengosongkan jawatan Perdana Menteri itu? Kenapa Tun Dr. Mahathir kata di Dewan Rakyat kemarin mengeluarkan hujah yang salah dan tersasar? Tun Dr. Mahathir kata Parti Bersatu yang menggulingkan Kerajaan Pakatan Harapan. Come on Tun Dr. Mahathir. Kami ni bukan ahli politik pun tahu percaturan politik gila dan nyanyuk Tun Dr. Mahathir itu beberapa bulan yang lalu. Tun Dr. Mahathir lah the Grandmaster yang menjadi mastermind menggulingkan Pakatan Harapan. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Bersatu, bukan Najib Razak, bukan UMNO Barisan Nasional, bukan Hadi Awang dan PAS, bukan Azmin Ali, bukan yang di Pertuan Agong, bukan Raja-Raja Melayu. 1 tahun yang lalu Tun Dr. Mahathir menangkap saya secara politik. Tun Dr. Mahathir brainwash saya tentang agenda konspirasi politik tertinggi dalam negara Malaysia untuk menghancurkan Anwar Ibrahim dan DAP bersama Pakatan Harapan di Putrajaya. You teach me about this konspirasi politik, Tun Dr. Mahathir. Saya simpan bukti bagaimana Tun Dr. Mahathir mengarahkan polis-polis Tun Dr. Mahathir, spy-spy Tun Dr. Mahathir untuk mengarahkan saya mencatur politik ini bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir. Come on Tun Dr. Mahathir. Jangan salahkan yang di Pertuan Agong, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa kau sangat malu mahu mengaku kesilapan sendiri? Kerana kau tahu kau yang masuk perangkap sendiri? Rakyat tidak akan menyalahkan orang lain. Semua rakyat, semua bangsa, semua agama menyalahkan Tun Dr. Mahathir dalam hal ini. Tun Dr. Mahathir mahu meroyan macam orang gila, macam orang nyanyuk di Dewan Rakyat. Tidak cukup masa berbahas lebih kurang 30 minit di Dewan Rakyat, Tun Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan bodoh hari ini di dalam laman blogspot rasmi Tun Dr. Mahathir dan Facebook rasmi Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir kata, oh,
Kerajaan yang kalah, gabungan politik yang kalah, dilantik sebagai kerajaan. Tun Dr. Mahathir, kau sendiri yang menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan. Kau sendiri yang mengarahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Bersatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan pada 23 Februari 2020 yang lalu. Maka apabila Pakatan Harapan dan kerajaan Tun Dr. Mahathir hilang majoriti untuk menjadi kerajaan di Putrajaya di dalam parlimen, maka adalah wajib di sisi undang-undang dan perlembagaan persekutuan Malaysia untuk yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional Gabungan Kerajaan Perpaduan untuk menggantikan kerajaan Pakatan Harapan yang sudah hilang majoriti di Dewan Rakyat. Apa yang Tun Dr. Mahathir merepek? Apa yang Tun Dr. Mahathir mengeluarkan hujah yang agak salah dan tersasar? Tun Dr. Mahathir, ini bukan salah yang di-Pertuan Agong melantik kerajaan pintu belakang. Tun Dr. Mahathir yang salah. Tun Dr. Mahathir yang buat mesyuarat sulit untuk membentuk kerajaan pintu belakang. Jangan main wayang politik. Benar kata Datuk Seri Najib Tun Razak. Mengaku sajalah kau adalah mastermind dalam pembentukan kerajaan perpaduan di Putrajaya. Mengaku sajalah kaulah ketua segala ketua yang menafikan mandat rakyat pada PRU 14 lalu. Sebab kau tidak mahukan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab kau sendiri sangat benci dengan DAP. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang benci DAP, Tun Dr. Mahathir. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang skeptikal dengan DAP. Bukan Najib Razak dan UMNO BN PAS yang benci dengan DAP. Tetapi kau, Tun Dr. Mahathir, adalah ketua kepada percaturan politik ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tun Dr. Mahathir, saya menyimpan 1001 rahsia percaturan politik kuasa anda. Disebabkan anda gagal menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Disebabkan bukan anda yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Anda menyalahkan Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang sah di Putrajaya. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya perbahasan Tita Diraja Tun Dr. Mahathir yang berbau penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong kerana ini melanggar prinsip rukun negara. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Tun Dr. Mahathir, bukan Yang di-Pertuan Agong yang membuat kesilapan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Tetapi Tun Dr. Mahathir yang membuat kesilapan kerana meletakkan jawatan secara rasmi di hadapan Yang di-Pertuan Agong jam 1 petang dan diumumkan kepada seluruh dunia. Yang di-Pertuan Agong tidak pernah mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk mengosongkan jawatan itu. Tetapi Tun Dr. Mahathir berdegil dengan kebodohan diri sendiri untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 tanpa mencadangkan nama calon Perdana Menteri ke-8 Malaysia daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Siapa yang salah dalam hal ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kau yang salah, bukan Tan Sri Muhyiddin yang salah. Apabila kau yang mengarahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bawa keluar Parti Bersatu daripada komponen Kerajaan Pakatan Harapan, itu adalah kesilapan terbesar kau, bukan kesilapan terbesar Yang di-Pertuan Agong. Sejak bila Yang di-Pertuan Agong mengarahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu untuk membawa keluar Parti Bersatu itu daripada komponen Pakatan Harapan? Itu adalah daripada kau. Dan saya ingin menambah satu fakta. Mat Sabu dan pemimpin Pakatan Harapan sendiri mengarahkan Parti Bersatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan kerana mereka tidak takut untuk menjadi pembangkang. Kenapa perkara ini Tun Dr. Mahathir tidak sebut dalam perbahasan Tita Diraja kemarin di Dewan Rakyat? Ialah Tun Dr. Mahathir takut dihantam oleh semua parti politik. Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir, kalau mahu bercakap tentang demokrasi, tentang kerajaan rakyat, at the first place, sepatutnya Tun Dr. Mahathir tidak perlu membuat mesyuarat sulit sepanjang 1 tahun yang lalu bersama parti-parti pembangkang di dalam negara Malaysia untuk merencana menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan daripada pintu belakang rumah Tun Dr. Mahathir.
agar Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Saya ulang dan saya ingin tegaskan. Ini bukan salah yang di-Pertuan Agong Tun Dr. Mahathir. Ini adalah salah Tun Dr. Mahathir. Ini bukan salah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bukan salah Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini bukan salah Datuk Seri Hadi Awang. Ini bukan salah Kerajaan Perikatan Nasional yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Suka saya mengingatkan Tun Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional itu dipertahankan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kerajaan yang absah di Putrajaya kerana mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat mengikut undang-undang dan perlembagaan di negara Malaysia ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Iya, kerajaan rakyat pada PRU 14 yang lalu perlu dihormati. Tetapi hari ini rakyat sangat gembira dan sangat bahagia kerana Tun Dr. Mahathir membantu generasi kami menggulingkan kuasa legasi politik Tun Dr. Mahathir sendiri di Putrajaya. Rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama sangat gembira dan bahagia kerana Tun Dr. Mahathir menggulingkan kerajaan sendiri yang dipilih oleh rakyat pada PRU 14 lalu. Kenapa rakyat gembira? Kerana Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal, Pakatan Harapan Warisan dan APKO di Putrajaya menipu dan berbohong selama 22 bulan menjadi kerajaan di Putrajaya, menipu manifesto PRU 14, tidak melakukan agenda reformasi kepada rakyat. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Warisan dan APKO dianggap sebagai pengkhianat sebenar yang tidak layak untuk dipanggil sebagai kerajaan rakyat kerana menipu semua manifesto PRU 14. Manifesto 100 hari pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan pun semuanya tipu. Apatah lagi 1001 janji yang lain kepada rakyat dalam negara Malaysia, semuanya Tun Dr. Mahathir bohong dan tipu. Apakah ini salah Yang di-Pertuan Agong apabila manifesto Kerajaan Pakatan Harapan Warisan dan APKO di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri ke-7 Malaysia di Putrajaya yang dipilih secara sah oleh rakyat? Apakah ini salah Yang di-Pertuan Agong? Ini bukan salah Yang di-Pertuan Agong. Kau adalah the mastermind di dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang menipu manifesto PRU 14 lalu. Dan Tun Dr. Mahathir lah the grand mastermind di dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang sengaja menggulingkan kerajaan sendiri kerana merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-8 bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Dr. Wan Azizah dan Mat Sabu yang bergaduh di dalam bilik mesyuarat di bangunan rasmi Tun Dr. Mahathir di Putrajaya beberapa bulan yang lalu. Apakah Yang di-Pertuan Agong ikut mesyuarat, gaduh-bergaduh macam orang hutan, macam monyet, macam sapi, macam kambing, berebutkan jawatan Perdana Menteri ke-8 Malaysia? Yang di-Pertuan Agong pun tidaklah mahu rebutkan jawatan PM ke-8 itu kerana Yang di-Pertuan Agong lebih tinggi kedudukannya daripada kau Tun Dr. Mahathir, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada Lim Kit Siang, daripada semua ahli politik dalam negara Malaysia ini. Sebagai kesimpulan, kau perlu minta maaf dengan Yang di-Pertuan Agong kerana menghina kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam titah perbahasan ucapan baginda Yang di-Pertuan Agong kemarin. Ramai rakyat Malaysia tidak sedar ucapan Tun Dr. Mahathir selama lebih kurang 30 minit di Dewan Rakyat semalam, satu-satunya ahli parlimen yang melanggar peraturan perbahasan Dewan Rakyat, lebih daripada 20 minit, lebih daripada 10 minit mendapat layanan karpet merah di Dewan Rakyat. Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya ingin tegaskan, kalau kau mahu bercakap pasal Najib Razak pencuri, Tun, salahkan diri sendiri. Kau adalah raja pencuri
yang mengajar ahli-ahli politik lain untuk mencuri dan merompak, sehingga kepada generasi baru seperti kami yang menerima kesan buruk daripada budaya politik merompak yang kolot ini. Jangan salahkan perompak-perompak yang baru naap dalam negara Malaysia. Blame yourself. Tun, jangan kau ajar generasi kami tentang apakah itu demokrasi. Kau adalah pemimpin diktator. Kau jangan berbahas di dewan rakyat tentang penyalahgunaan kuasa. Jangan halang rakyat bersuara. Tun menangkap saya secara diktator, secara zalim sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Tun Dr. Mahathir tidak layak bercakap tentang rule of law, tentang semangat demokrasi, tentang rakyat memilih kerajaan. Tun Dr. Mahathir, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional itu dipilih oleh rakyat. Ahli Parlimen Pekan Pahang, Datuk Seri Najib Tun Razak, dipilih oleh rakyat. Ahli Parlimen Datuk Seri Hadi Awang dipilih oleh rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin, ahli Parlimen yang dipilih oleh rakyat. Datuk Seri Zahid Hamidi, ahli Parlimen yang dipilih oleh rakyat. Semua ahli Parlimen dalam Perikatan Nasional yang membentuk Kerajaan Perpaduan di Putrajaya, semua mereka adalah ahli Parlimen yang dipilih oleh rakyat. Mana ada ahli Parlimen yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong? Mereka bukan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, Tun Dr. Mahathir. Tetapi disebabkan Tun Dr. Mahathir lah yang menggulingkan kuasa sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Yang bodoh-bodoh buat kali pertama dalam sejarah politik dunia, tidak ada Perdana Menteri ataupun Presiden di dunia ini menggulingkan kuasanya sendiri. Kaulah satu-satunya yang mencipta World Book of Records, mencipta rekod dunia baru. Kau tak malu? Hebat apa? Genius apa? Taktik politik apakah ini, Tun Dr. Mahathir? Setelah kau menggulingkan kuasa kau sendiri, kerajaan kau sendiri, kau salahkan Yang di-Pertuan Agong. Kau salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kau salahkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kau salahkan Perikatan Nasional. Tun Dr. Mahathir, this is very disgusting. Ini sangat-sangat menjijikkan. Tun Dr. Mahathir Mohamad, kalau kau nak bercakap pasal kerajaan yang dipilih oleh rakyat, Kerajaan Perikatan Nasional itu dipilih oleh rakyat, disokong oleh rakyat. Pakatan Harapan yang menang pada PRU 14 lalu, untuk makluman Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan tidak disokong lagi oleh lebih 30 juta rakyat Malaysia. Sehingga saat ini adalah status quo politik, ini adalah sentimen politik. Dasar dan polisi kerajaan Pakatan Harapan semuanya tipu, bohong. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal menipu rakyat dalam negara Malaysia. Kenapa rakyat tidak sokong? Sebab menipu manifesto PRU 14. Masukkan tol pun tidak boleh. Memberi hak rakyat Sabah, rakyat Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 pun tak boleh. Bagi royalti minyak 20% kepada negeri-negeri pengeluar minyak. Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak. Tidak ada. Tipu semuanya. Nak jual harga minyak petrol dan diesel RM1.50 1 liter. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, Kerajaan Yang di-Pertuan Agong membuktikan sebaliknya, walaupun mereka tidak ada manifesto. Mereka berjaya menjual harga minyak RM1.30 1 liter, RM1.40 1 liter. Petroron 95. RM1.50 1 liter, RM1.60 1 liter. Zaman Pakatan Harapan 22 bulan jadi kerajaan, 22 bulan tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Harga minyak kekal mahal tu Dr. Mahathir, RM2.20 1 liter, RM2.60 1 liter. Ini membebankan ekonomi rakyat. Kenapa tu Dr. Mahathir tidak mahu membahaskan Wawasan 2020 yang mana tu Dr. Mahathir sendiri gagal untuk membuktikan kepada generasi lama dan generasi baru? Kenapa Wawasan 2020 itu gagal? Kenapa dasar ekonomi baru gagal? Dasar pembangunan nasional gagal. Dasar Wawasan 2020 gagal. Kenapa tu Dr. Mahathir tidak mahu bahaskan perkara ini? Kenapa mahu menghina Yang di-Pertuan Agong? Kenapa mahu menyalahkan Yang di-Pertuan Agong? Menyalahkan orang lain? Kenapa tu Dr. Mahathir tidak mahu salahkan diri sendiri? Bapak resis, bapak penipu, bapak lanun Malaysia, bapak penyangap, bapak pencuri duit rakyat, memperkayakan anak-anak sendiri, memperkayakan kroni-kroni sendiri. Sejak tahun 1981 Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia. Tun Dr. Mahathir
menggunakan negara ini, menggunakan bangsa Melayu, menggunakan bangsa Bumiputera, menggunakan semua bangsa dalam negara ini untuk merompak dan memperkayakan diri Tun Dr. Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir, kroni-kroni Tun Dr. Mahathir, sehingga dasar ekonomi baru yang dibahaskan oleh Tun Dr. Mahathir kemarin gagal untuk merapatkan jurang ekonomi antara Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian dalam Persekutuan Malaysia. Sebagai kesimpulan, tolong berhenti jadi hipokrit, jadi munafik. Tolong berhenti menjadi pemimpin yang terus menipu rakyat. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan neraka jahanam kepada pemimpin penipu di dunia ini yang menipu rakyatnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siam Mat Sabu, Dr. Wan Azizah, yang menipu manifesto PRU 14 lalu. Don't divert this issue. Jangan alihkan isu ini. Kau Tun Dr. Mahathir bersama pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan termasuk Datuk Seri Panglima Shafie Aplah dan kerajaan warisan Pakatan Harapan sebelum ini 22 bulan memerintah. Kerajaan yang paling buruk, yang paling teruk, yang paling dibenci oleh rakyat Malaysia. Kerana apa? Merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-8 Malaysia bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, melibatkan nama Tun Dr. Mahathir, melibatkan nama Datuk Seri Panglima Shafie Aplah. Sehingga kamu berpecah belah dalam kerajaan sendiri. Tun Dr. Mahathir bukannya di Pertuan Agong yang mengkhianati mandat rakyat. Tetapi kau Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Panglima Shafie Aplah, Dr. Wan Azizah Lim Kit Siam Mat Sabu berpura-pura bergabung dalam Pakatan Harapan, saling tikam menikam belakang sendiri sejak PRU 14 lalu. Kemenangan Pakatan Harapan Warisan dan APKO 9 Mei 2018 lalu. Kamu semua mempunyai agenda politik peribadi. Kamu semua bukan berjuang untuk negara, bukan berjuang untuk Melayu, untuk Bumiputera, untuk Cina, untuk India, untuk Islam dan semua agama dalam negara Malaysia. Bukan berjuang untuk kemajuan negara. Kamu semua bukan setia kepada raja dan negara. Sebab itu Tun Dr. Mahathir terang-terangan menghina yang di Pertuan Agong dalam perbahasan Titah Diraja. Tun, kau bukan mengamalkan kebebasan bersuara kau sebagai ahli Dewan Rakyat untuk berkata benar, tetapi kau menipu di Dewan Rakyat, di Dewan Mulia Parlimen, tempat suara keramat rakyat. Kalau kau nak bercakap pasal demokrasi, jangan menipu di Dewan Rakyat Tun Dr. Mahathir sehingga menghina kuasa yang di Pertuan Agong. Melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional secara sah mengikut undang-undang dan perlembagaan setelah Tun Dr. Mahathir menjadi mastermind menggulingkan kuasanya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 dan menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan Warisan dan APKO di Putrajaya pada 24 Februari 2020. Tun Dr. Mahathir Mohamad, kau boleh selamat di dunia ini, tetapi ingat pesanan saya. Pemimpin penyamun macam kau Tun Dr. Mahathir dijanjikan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau mahu bercakap tentang Islam di Dewan Rakyat kemarin. You are not deserve untuk mengajar rakyat Malaysia tentang apakah itu Islam. Kalau selama lebih 22 tahun dan 22 bulan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir menipu orang Melayu, menipu orang Bumiputera, menipu rakyat semua bangsa, semua agama. Tun Dr. Mahathir tahu apa balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak layak untuk masuk syurga. Kau dijanjikan neraka jahanam secara mandatori. Kau tidak pernah minta maaf dengan rakyat setelah kau menipu berdekad-dekad kepada generasi lama, generasi baru. Kau memang layak untuk dipersalahkan dalam percaturan kuasa dan politik di negara Malaysia ini, Tun Dr. Mahathir.
Legasi politik kau itu hancur kerana kaulah Tun Dr. Mahathir sendiri yang menghancurkannya. Tun Dr. Mahathir, kalau tidak ada Syed Saddiq nak bagi tahu, Dr. Mazli Malik tidak mahu bagi tahu dengan Tun Dr. Mahathir, anak beranak Tun Dr. Mahathir tak mau bagi tahu dengan Tun Dr. Mahathir, biar saya bagi tahu dengan Tun Dr. Mahathir. Legasi politik Tun Dr. Mahathir hari ini hancur berkecai kerana Tun Dr. Mahathir menggulingkan kuasanya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7. Bukan yang di Pertuan Agong yang menghancurkan legasi politik Tun Dr. Mahathir. So, berhenti menghina yang di Pertuan Agong. Berhentilah menghina raja-raja kami dalam negara Malaysia. Kerana kami sebagai warga negara Malaysia bangga yang di Pertuan Agong adalah penyelamat. Yang di Pertuan Agong adalah the real hero dalam percaturan kuasa dan politik ini kerana Tun Dr. Mahathir sendiri sengaja mencipta krisis politik. Nasib baiklah kuasa-kuasa besar asing tidak masuk campur sewaktu Tun Dr. Mahathir menggulingkan kerajaan sendiri. Nasib baik yang di Pertuan Agong memilih Perdana Menteri ke-8 Malaysia bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Silap-silap Amerika Syarikat boleh pilih Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu. Tun Dr. Mahathir, penyelamat kepada krisis politik di Putrajaya pada 24 Februari 2020 yang lalu, dimulakan oleh kau Tun Dr. Mahathir dan ditamatkan oleh yang di Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Raja Melayu yang berdaulat, yang paling berkuasa dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia. Kami rakyat tidak akan percaya kepada ahli-ahli politik penyamun, penipu, pengkhianat kepada mandat rakyat seperti kau Tun Dr. Mahathir. Kami sebagai generasi baru akan kekal setia kepada yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menjadi penyelamat kepada krisis politik yang sengaja dicipta oleh kau Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dendam-dendam politik kau ini akan membawa kau ke neraka Jahannam. Wahai Tun Dr. Mahathir, kalau kau mahu menghancurkan Malaysia, menghancurkan orang Melayu, bumi putra orang Islam dalam negara Malaysia, saya ingin tegaskan, saya sebagai generasi baru tidak akan berdiam diri. Kami tidak akan takut untuk melawan kau, keturunan kau yang merencana secara sistematik untuk menghancurkan negara Malaysia tercinta ini, untuk menghancurkan dan memburuk-burukkan institusi Raja-Raja Melayu yang menjadi last defender kepada kepentingan rakyat semua bangsa dan semua agama dalam negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir, enough is enough menghina kuasa yang di Pertuan Agong. Cukuplah. Tun Dr. Mahathir, kau berpolitik di usia 95 tahun, umur nyanyuk Tun Dr. Mahathir ini. Tun Dr. Mahathir, tolong move on. Kami rakyat Malaysia ingin menegaskan, you not represent my voice in Dewan Rakyat. Kau tidak mewakili suara saya di Parlimen. Kau hanyalah mewakili suara penyangak-penyangak di dalam keluarga kau, anak beranak bilioner kau di Dewan Rakyat. Sebab itu, politik pembohongan, politik penipuan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas izin kekuasaan Allah yang Maha Berkuasa, kau tidak lagi menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Ampun tuanku, Duli Yang Maha Mulia, Tuan yang di Pertuan Agong. Kami rakyat Malaysia terhutang budi dengan yang di Pertuan Agong dan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang di Pertuan Agong kerana tidak melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kerana jika Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia ini, negara Malaysia, orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Cina, orang India, semua bangsa akan semakin miskin kerana ketamakan kuasa Tun Dr. Mahathir dan ketamakan keluarga Tun Dr. Mahathir merompak negara Malaysia bagi terus memperkayakan anak-anak bilionernya seperti Mukhlis Mahathir, Mogzani Mahathir, Marina Mahathir. Checkmate. And game over Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ingat, kami generasi baru kekal setia kepada raja dan negara. Kami kekal setia kepada rakyat. Dan kami kekal setia
kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau Tun Dr. Mahathir bukan Tuhan kami, bukan nabi kami. Kau bukan pemimpin kami, tetapi kau adalah persis serupa seperti Fir'aun, Dajjal, Iblis, syaitan yang menipu rakyat, yang menghancurkan negara Malaysia, yang merosakkan ekonomi rakyat, sehingga rakyat hari ini, Melayu dan Bumi Putra, semakin hari semakin miskin kerana kerakusan dan ketamakan kuasa Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, semoga anda sempat bertaubat. Kalau kau tidak berhenti memperbodohkan dan menipu rakyat, Allah Subhanahu wa taala akan balas kejahatan kau di dunia ini dengan balasan api neraka Jahannam. Kerana pemimpin yang munafik, zalim, penipu, pencuri duit rakyat macam kau tidak akan selamat dunia akhirat. Terima kasih Tun Dr. Mahathir. Jumpa lagi.